Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan segala-gala perkara daripada tiada kepada ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang merahmati kita dengan menurunkan Al-Quranul Karim sebagai kitab perlembagaan hidup kita. Maka Quran kita ni supaya nak jadi hujah bagi seseorang manusia ataupun bagi ummah manusia, pastilah Quran itu tidak ada perselisihan ayat sesama ayat. Dan tidaklah Quran itu nak boleh jadinya hujah, nak jadinya sebagai kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memutuskan hujah dia di antara kita dengan dia, di antara makhluk dengan Khaliq. Pastilah Quran itu kena nyata dan jelas, tak boleh ada kesamaran, tak boleh nak adanya
benda-benda yang jadi manusia itu tak cerah, tak jelas, tak faham. Dengan itu, pada perjumpaan kita malam ini biiznillah ta'ala, kita akan meletakkan tajuk kita nak cakap dan kita nak sama-sama dengar malam ini, iaitu contoh-contoh yang indah di dalam masalah mentafsirkan akan Al-Quranul Karim. Cara-cara kita nak tafsir Quran tadi itu, contoh-contoh dia, contoh-contoh dia tu, bagaimanakah Quran yang kita beriman ni, cara kita nak faham dia, cara kita nak mendekati amal dengan isi kandungnya dia ni macam mana. Terutama dalam mazhab salafus salih ni, kita nak reti lagu mana, nak faham lagu mana sebagai mereka itu faham. Itu adalah perkara yang kita hendak bercakap dan kita itu hendak beri keterangan pada perjumpaan kita malam ini. Marilah sama-sama kita bukakan hati supaya kita itu jadi jelas, jadi boleh kita nak faham, dan kita hendaklah ikhlaskan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa apabila kita sebutnya Quran, tak lain tak bukan iaitu kitab ada depan kita tu lah. Kita duk baca sokmo, duk tengok sokmo. Kita beriman kata apabila air semaya kita tak ada, kita tak setuh dia, itu makna Quran. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tuhan hendak royak kepada kita apa yang dia nak royak. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak khabar tentang hal dia. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengingati akan manusia berbagai-bagai bidan ilmu, berbagai-bagai contoh-contoh, berbagai-bagai cara mikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengemukakan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Maka Quran ni apabila kita sebut, kita segera faham kata dia tu ayat Tuhan kita, kita kena faham pula tangga yang kedua, iaitu Quran kita ada dua bentuk. Bentuk mula-mula iaitu ayat yang nyata dan jelas, ayat yang terang, ayat yang tidak kena duk tafsir banyak. Memadai dengan satu ayat tu boleh kita faham dengan segera. Maka dinamakan ayat tu panggil ayat muhkamat. Ayat muhkamat. Ada satu pihak lagi, satu jumlah lagi, satu pesing lagi lah. Ayat tu adalah ayat dipanggil oleh ulama ayat yang tidak jelas, tidak nyata, taknya jadi terang sangat pada tunjuk ke dia. Maka wajib kita sebagai orang Islam kena kembalikan ayat tadi kepada ayat muhkamat. Sebab ayat muhkamat ada dalam Quran. Nah, ada dalam Quran itu sendirilah, bukan ada luar. Hendaklah kita kembalikan ayat tadi itu kepada ayat muhkamat. Apabila kita kembali ayat yang mutasyabih kepada ayat muhkamat, nescaya kita jadi fahamlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hendak, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hendak khabar kepada kita. Kerana ayat mutasyabihat ni katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, mana ayat tu hendak buat coba kita. Adakah kita nak berimej dengan dia dengan cara betul ataupun tidak?
Itu masuk dalam cobaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kebanyakan daripada umat Islam pakat tahu belaka tentang itu. Tapi bukan sikit lagi lah yang tak tahu akan itu hakikat. Dengan itu pasti kita kena duk royak semua. Kerana ilmu pengetahuan tadi itu wajib kita kena mengingati semua. Manusia tiap-tiap generasi duk mari hak baru semua. Dan manusia hak dulu pun terkadang dia itu terlupuk daripada pengajian-pengajian khusus. Maka dengan itu wajib kita kena mengingati tiap-tiap kali. Wajib kita kena mengingati semua supaya kita itu tak silap faham dan jadi terlupa. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kita pastilah kena tupai ulama semua. Tapi ulama yang kita nak tupai tu iaitu ulama yang duduk di atas bantasan siratul mustaqim. Kena pilih ulama yang duduk di atas bantasan hak salafus salih. Kena pilih ulama yang semata-mata nak bawa kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu adalah ikhtiyari, pilihan kita. Dengan sebab itu husnul ikhtiyar, elok cara kita nak pilih ni adalah satu kebaikan, satu anugerah daripada Tuhan juga. Sebab apa kita pandai pilih? Dengan sebab kita ada juga ilmu pengetahuan. Kita ada juga cara mikir. Kita ada juga tunjuk ke. Itu adalah tanda kata kita ni bukan orang yang mudah nak berdaya dengan itu dan ini. Maka Imam Ibn Kathir pakat sebulak suara lah kata dia tu adalah tokoh ulama Islam yang duduk di atas bantasan yang betul dengan ajaran. Tak ada jadi menyeleweng dak lah. Tak ada kata dia kata dengan pendapat kama dia dinakalkan oleh ulama, kata dia taubat daripada tu. Dak, tak ada lah tu. Semenjak daripada dia tu ditimbulkan dalam alam Islam kata dia ni ulama, semenjak daripada hari tu sehingga dia itu meninggal dunia, dimenyaksikan oleh para ulama juga kata dia adalah ulama sungguh. Dengan itu kita berasa puas hati. Walaupun dia ni orang mutaakhirin, orang kama dia korang kelapa dah. Walaupun begitu, kita tahu kata ajaran tadi itu ia tetap ada zaman Nabi sehingga hari kiamat lah. Ajaran. Ada pun masa dia terputus. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, sudah dah siap dah masa tu habis dah. Akan tetapi ajaran akan tetap ajaran itu sehingga hari kiamat. Siapa dia cari jalan tu jumpa, maka dia boleh duduk dengan Nabi, boleh duduk dengan sahabat tabi'in sampai kiamat. Ajaran dia tetap, dia tak serupa dengan masa. Sebab itulah kita nak tengok sikit. Jangan silap faham terhadap majlis kita, kata kita tak pakai ulama, itu adalah tuduhan. Sebab tu katanya ulama nafsi, ulama tarbiyah pun masuk. Ini ingat molek kita sebagai manusia, kaedah yang besar yang diberikan oleh para ulama kita. Dia kata hendaklah kita muamalatkan manusia dengan mata kepala. Jangan kita muamalatkan manusia dengan telinga. Kita nak hukum di atas manusia, nak hukum di atas berapa pun hendaklah pasti kita hukum apa hak kita nampak. Jangan hak kita dengar. Duk jadi muskilah, duk jadi punuh hidup seseorang dengan sebab muamalat dengan manusia dengan cara telinga, tak ada muamalat dengan mata kepala. Sedangkan Allah Ta'ala itu berikan kepada dia dua mata. Allah Ta'ala jadikan bagi manusia tu dua utir mata. Boleh tengok dengan mata kepala dia tentang gapo pun. Akan hakikat muka. Akan tetapi dia tak guna mata, dia guna telinga. Guna telinga dengan tak pandai cara pula nak tapih. Itu jadi punuh
bunuh keluarga, bunuh masyarakat, bunuh ummah, bunuh segala-gala. Kalau gitu dihukumkan oleh ulama an-nafs dan ulama at-tarbiyah, tidak ada orang lebih bodoh, tak pandai nak pakainya hidup yang ada, iaitu orang muamalatkan muka dengan telinga, tak muamalat dengan mata kepala. Dengan itu hendaklah kita muamalat dengan mata kepala. Tengok ucerak dulu kata gapo. Kemudian telinga tu dengarlah, kita tengok dengan mata, hukum apa hak kita nampak. Hak kita dengar ni ya biasa. Dengar orang tu kata gitu, dengar orang ni kata gini. Akhir sekali nak khabar bila tubik daripada syurga dah. Sebab dengar iblis itu sebab tu tok nenek kita tubik daripada syurga tu. Tu muamalat dengan telinga, tak ada muamalat dengan mata. Ini perkara yang penting. Perkara yang jadi hebat kita hidup dalam dunia sebagai manusia ni jangan terlupa kaedah tu. Jangan terlupa sama sekali. Tengok dengan mata we nampak dulu. Muamalat manusia dengan mata, kemudian kita hukum. Di sini kita nak bawa data Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita tengok dalam tafsir dia apa boleh. Tentang dia tafsirkan ayat yang ke-7 daripada surah Al Imran. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dia kata, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabar, yukhbirullahu tabaraka wa ta'ala anna fil Qur'ani ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan di dalam Al-Quranul Karim, kata di sana ada ayat muhkamat. Ayat muhkam iaitu ayat yang sebagai tempat kembali. Hunna ummul kitab ay marji', tempat kembali. Apabila ada masalah, kembali klik pada ayatul muhkamat. Ni kaedah cara kita nak faham ke Quran kita. Kita ngaji tafsir, mengaji belakang dah. Mengaji fiqh daripada isi kandungnya ayatul ahkam, ayat sakut paut dengan hukum hakam, kita ngaji dah. Dengan ulama tu, dengan ulama ni, di madrasah, di pondok, di jamiah, di tu, di ni, kita pakat mengaji. Tetapi terkadang kita terluput cara kita nak faham Quran tadi itu, we kena dengan kaedah dia. Tak ramai orang yang nak faham lagu ni. Apa? Kerana kaedah-kaedah ni jari-jari orang nak kecek mana. Boleh ke dok kecek banyak ke mari turun pada hukum selalu. Turun kepada masalah selalu. Tapi kaedah-kaedah dalam mazhab salaf dalam masalah nak faham Al-Quranul Karim, ada orang bercakap bukan tak ada, tetapi qalilun minhum, sikit daripada mereka itu. Dengan itu mari kita tengok dengan cara seperti lalu supaya kita nak menyelamatkan diri kita daripada paham-paham kita sendiri itu takut jadi gelecah. Jadi Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, lapis ni bukan ingat hadis 40 saja ni. Ni kita nak tupai dia. Nampak tu tak? Ada hadis, kitab hadis bagi Imam Ibn Katsir ni lebih banyak daripada 40 jilid. Jami' al-Masanid dia tu. Siapa dia tengok tu, tebal-tebal ning sebuah. Duduk dalam kepala dia. Hak tu hak dia tulis. Katanya ahli sejarah menterjemahkan Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal duduk di dalam dada dia seumpama kita ingat Qul Huwallah. Mana zahir kita boleh nampak perkara ni apabila kita tengok di dalam tafsir Ibn Katsir sendiri didapati kata banyak hadis-hadis yang nakal mari daripada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi benda ni tak ada jadi pelik lah kalau kita jalan balik belakang dia ni. Kita orang salaf ambil tokoh ulama salaf mari. Salaf apa? Salaf manhajiyah, bukan salaf zamaniyah. Salaf spesifik dasar dia. Bukan salah masa. Ya dasar dengan masa. Nampak tu tak? Kita ni salaf
manhaji, jalan ni. Masa telah habis. Masa kurun yang ketiga awal tu habis dah kita. Tetapi kaedah dia, dasar dia, qawaid dia ada tetap sampai hari kiamat. Maka kita masuk jugalah dalam tu biiznillahi ta'ala. Maka ayatul muhkamat iaitu ayat yang gapo? Ayatul muhkamat hunna umul kitab. Satu, ai bayyinatun, nyata. Wadihatul dalalah, tunjuk ke dia pun jadi cerak nyata molek. Laltibasa fiha ala ahad, tidak ada kesamaran di atas seseorang pun tentang ayat muhkamat itu. Tak ada. Tak ada di atas orang ni makna kan? Orang hak reti pandai lah. Kalau kesok juga meta dia tu walaupun wadih secara mana pun dia tak faham juga. Supaya orang telinga tak dengar maaf nana. Suara nak cerak secara mana pun dia tak dengar. Dia tak dengar. Nak buat kan? Nyata seumpama matahari di tengah hari pun dia tak nampak, dia tak nampak. Dia nak kata tak lihat tu kaedah istisnaiyah. Hak istisna tu be. Sebab tu ulama kata tiap-tiap kaedah yang ada istisnaat dia. Ada tempat hak istisna tu be. Hak pesening, tak leh lagu ni dan sebagainya. Seterusnya kata lagi ya kata wa minhu ayatun ukhra. Di dalam Quran tu ada ayat hak pasal lain satu lagi, fi hashtibahu fid dalalati ala kathirin minan nas au ba'dihim. Makna setengah daripada ayat yang ada dalam Quran tu iaitu pada dia tu ada ishtibah. Ishtibah ni makna kata pehes sekali lalu tu jadi tak nyata. Jadi ada kesamaran. Jadi tak jadi jelas. Ada lagi selapuk-selapuk yang jadi kita itu semabur dalam masalah pahaman. Itu mana ishtibah. Pada mana? Pada tunjuk ke dia tu. Di atas kebanyakan daripada manusia. Di atas kebanyakan daripada manusia ataupun setengah daripada manusia. Bukan semua. Ar-rasikhuna fil ilm, hak erti sungguh dalam masalah ilmu Quran ni, tak ada muskilah bagi dia. Supaya kita akan serah urusan kepada orang bukan ahli, dia rasa keberat ke? Dia rasa ada keberatan di atas diri dia. Nampak tak ada jadi berasa susah nak buat kerja. Tapi kalau kita serah kepada ahli dia, tak ada rasa rana mudah. Orang serah kita kepada kita, suruh sipainya je masalah. Je punuh, tu suruh sipai. Kita bukan ahli, berat. Tapi kalau wi kepada ahli dia, tak ada gana-gana. Dia berhajat kepada keahlian dia tu. Ada kebolehan dia tu. Dengan sebab itu kebanyakan imam kata. Kebanyakan ataupun setengah daripada orang. Kamu dia nak buat macam mana, hendak buat macam mana? Imam kata, "Faman radda mashtabaha ila al-wadih minhu wa hakama muhkamatan 'ala al-mutasyabihi 'indahu faqad ihtada." Allahu akbar. Dia kata faman radda, siapa dia mengkembalikan ayat yang jadi kesamaran, yang tak nyata, tak cerah, tak jelas, tak jadi keterangan kepada al-wadih minhu, kepada hak terang daripada ayat Quran itu juga. Di sini setengah daripada manusia dia kata bagaimana nak boleh jadi ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat tu bagi dua dah, dia kata. Maka ayat muhkamat pasti jadi ayat muhkamat, dia kata. Ayat mutasyabihat pasti jadi ayat mutasyabihat. Tak ada hari nak boleh jadi ayat mutasyabihat itu jadi ayat muhkamat, dia kata. Sebab tu bagi dah. Ini yang panggil fahmun maghlut. Pahaman yang salah. Pahaman orang bukan ahli. Ya cakap tadi pun jadi kecacatan dah. Apabila orang reti tu faham, dengar. Apabila orang reti dengar, ya faham kata orang ni bukan ahli. Kenapa? Kerana Allah Jalla Jalaluh, dia sendiri rakyat kata suruh kita kembalikan ayat yang mutasyabih tu kepada ayat muhkamat.
dengan dalalah, dengan tunjuk ke daripada Quran itu sendiri, Tuhan kata hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab. Makna kata ayat muhkamat iaitu ayat yang jadi ibu tepat kembali ayat mutasyabih. Jadi hilang mutasyabih bila? Mutasyabih tu panggil amrun aridi saja. Benda arid mari, benda bukan asah. Bukan asah. Bukan dasar. Bukan sebagai kaedah asasiyah, dak. Ya amrun aridi saja. Benda arid mana benda datang mari. Benda tak akan hilang bila? Apabila ia kembali klik kepada muhkamat. Tu cara. Dengan sebab itu imam kata, faman radda mashtabaha ila al-wadih minhu, siapa dia mengkembalikan, ni perkataan tokoh ulama ni, orang nak terima benar-benar royak gini ni alal aini waras, dia boleh terima selalu dah. Ada apa orang tak benar, dia kata ulama bukan seorang, aku tu pula. Nampak dah tu? Itu tahu kata dia ni fi qulubihim zaigun. Dia nak duduk tepat hak dia nak duduk. Kita lepas. Sebab tu kata ulama in-nafs dan ulama it-tarbiyah, dia kata hendaklah kita meletakkan orang yang akal seumpama tu di tempat dia adalah kita sebagai orang yang bijaksana. Kerana orang yang akal umpama tu, kalaulah kita menturunkan benda hak tinggi, kita pergi main dengan dia, nascaya kita jatuh daripada makanah kita. Imam mana-mana pun, hatta hingga Imam Syafi'i pun, ia tak kecek main orang lagu tu. Sebab apa? Sebab dia ni bukan. Nampak dah tu? Ni kita nak faham. Cara kita tak seru jadi panas aja kena gitu. Orang tak erti, kita nak buat lagu mana dia erti, dia tak seru nak erti, dia tak boleh nak buat. Dia tak erti, kamar dia tak seru erti. Kita nak buat lagu mana dia erti, tak ada jalan. Laisa lanas sabil. Tidak ada bagi kita itu jalan. Tuhan apa tak buka bagi dia sebab dia tak seru. Kalau dia nak, secara Tuhan buka dia, beri kepada dia. Kena kembalikan barang yang jadi kesamaran kepada ayat yang wadih. Apa wadih di situ? yakni al-muhkamat daripada ayat Quran. Wa hakama muhkamatan 'ala al-mutasyabihi. Dan dia itu meletak mendahului ayat muhkamat dan menghukumkan ayat muhkamat tadi itu di atas mutasyabih. Mana apabila kita ambil benda hak kesamaran gi kepada benda hak nyata, maka ternyatalah misal lagu mana? Misal kita tak tahu. Kita ni tak tahu hukum. Nampak tak tu? Kita tak tahu hukum. Kita pergi tanya orang tahu. Apabila orang tahu tu khabar benda yang dia tahu dengan alasan daripada Allah Ta'ala dan Rasul, hilanglah daripada kita hak tak tahu tu. Itu pada makna hak asal. Orang tak faham kata kita tak tahu, pasti tak tahu situ. Nak tahu lagu mana sebab kita tak tahu. Bukan lagu tu. Seolah kata kita ni ayat mutasyabih. Kembali kepada alim ulama, ya muhkamat, ya hurai kita. Gini. Okey, sudah habis. Hilanglah daripada kita. Dia kata tak. Bagaimana ayat jahil katik nak reti katik. Ya kira kok tu. Itu salah dalam masalah faham. Gelecah tu dalam masalah faham. Ya tak saya faham nak buat kan? Tapi ramai alhamdulillah boleh faham dah. Adalah anak murid kita juga ada jadi gitu tu pun, cuma kita hurai gidah. Tak apa, insya-Allah ya boleh faham tu. Ya kita kena pakai kesabaran dengan kita nak menyampaikan hukum agama ni, kena sabar. Maka apabila orang buat lagu tu mendahului yang muhkamat di atas mutasyabih dan kembali hukum mutasyabih kepada muhkamat, imam kata ana faqad ihtada, maka orang lagu itulah orang dapat hidayah. Orang itulah dapat jalan keluar. Orang itulah dapat bahagia di dalam fahami. Wa man akasa in akas. Siapa dia paling tak mau nak buat umpama cara lagu tu, nascaya duduk di dalam kegelapan kesesatan, begitulah. Tu ya raya mari. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam kita kena faham. Faham ambil mana ni ya imam wahai imam ambil mana faham? Ambil dana ni faham mana? Ambil di sini.
Walihadza qala subhanahu hunna ummul kitab. Ayat Quran tu. Dengan sebab itu Allah Taala kata ayat muhkamat iaitu ayat yang sebagai ummul kitab. Sebagai apa? Sebagai ummul kitab. Hunna ummul kitab. Hadza tak? Kalau gitu ai asluhu alladhi yarji' ilaihi 'inda ishtibah. Mana kata ayat muhkamat asal sebagai asas yang kembali kepadanya di sisi ada kesamaran. Jadi ayat tadi itu hak kita sama tak nampak tak jelas tadi itu ada ayat hak jelas kita kembali ke situ. Habislah masalah. Hak yang bosannya kita nak duduk tempat kesamaran. Tak mau nak kembali klik kepada hak muhkamat. Ini adalah tak jadi lagu tu, tak ada bersifat dengan lagu tu malaikat alladzina fi qulubihim zaigh. Mereka yang ada dalam hati dia itu sifat yang penyakit. Penyakit. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian dia kata wa qala ta'ala wa ukharu mutasyabihat. Hak lain tu mutasyabih. Ay tahtamilu dalalatuha muwafaqatal hukm muhkam. Wa qad tahtamilu syai'an akhar min haitsul lafzi wat tarkib la min haitsul murad. Wa ukharu mutasyabihat, apa makna di situ? Maknanya yang mengandungi tunjuk ke dia itu muwafaqah molek dengan muhkam. Muwafaqah molek dengan muhkam. Makna kata ya kecek gini, ya kecek di tempat sini, tak nyata, tak cerah. Kita kembali klik pada satu ayat lagi, nyata dan cerah. Misal kita kata. Misal kita nak misal. Kecek sini tak nyata, kata dalalah dia tu yang nak kok mana. Tunjuk ke, dalalah mana tunjuk ke lafaz tu nak kok mana. Tak nyata. Pasti kita kena kembali benda hak tak nyata ni kepada ayat hak nyata. Kalau kita nak duduk pergi hak tak nyata sampai ke mati, ini bukan cara yang orang dapat hidayah. Masalah ni berat sikit tahu. Masalah yang orang yang kena ada hemuh, kena ada ilmu pengetahuan, kena biasa dengar. Kalau tak, payah nak faham. Payah nak faham. Saya nak memudahkan sekadar mana kita boleh nak memudahkan. Kerana ilmu yang jadi manfaat bagi kita ni, pasal dia lah. Dia ada benda-benda yang jadi keistimewaan yang dia tadi itu duduk tepat yang tinggi. Kita nak buat lagu mana? Kena habis sikit. Habis tenaga, habis harta, habis masa, habis gatu, habis ni supaya nak capaikan dia. Ya pasal dia dah telaga golik lah. Dia tak turut timba. Ya timba tu kena cari telaga. Molek juga orang tua dulu dia buat misal lagu tu. Ya kita kena cari hak mulia tadi. Untuk nak diri kita mulia, pasti kena cari benda mulia masuk dalam diri kita. Satu ayat ya Allah Ta'ala kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau itu mengibadatkan ya Rasulullah kepada Tuhan engkau sehingga mung tu dapat keyakinan. Dapat apa? Dapat keyakinan. Masya Allah. Maka kalimah al-yaqin di situ. Dalam Islam kita ni ada orang Islam yang tak ada duduk di atas jalan ni yang benar, yang kita tafsir supaya dia. Orang panggil kumpulan batiniyah. Batiniyah ni makna kata kumpulan yang mempandangkan kata amalan orang Islam yang duk berlaku sekarang lah ni, ini adalah kulit luar. Duk semaya, duk puasa, duk zakat, duk haji, duk sedekah, baca Quran, zikir, hak ni apa ni kata amalan kulit dia kata. Ada pun amalan hakikah, amalan hak batin bukan umpama ni, amalan hak maqam tinggi-tinggi tu. Lalu dia tafsir kata buatlah amal ibadat kepada Allah Ta'ala sehingga kepada maqam al-yaqin. Apabila sampai maqam yakin, dia tu duduk di atas undai-undai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak dah tu? Duduk di atas undai-undai Allahu Jalla Jalaluh. Tak semaya pun tak apa, tak zakat pun tak apa, tak haji pun tak apa.
tak Jumaat pun tak apa, tak puasa pun tak apa, tak pakai ye pun tak apa, tak segala-gala tak pun tak ada masalah. Dia kata dia ni sampai maqam hak tinggi. Kerana gapo boleh faham lagu ni? Kerana ayat Quran yang sandar pada ayat Al-Quran. Ini apa yang kata sandar kepada Quran. Kalamuhul haq. Kalau dia tu benar, akan tetapi maksud dia hak ia nak bawa kita pergi tu salah. Kerana Tuhan tak ada nak lagu tu. Kamu kita ni orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, bagaimana kita nak tahu? Kata maksud ni Tuhan nak gini, maksud ni Tuhan nak gini. Bagaimana kita nak tahu? Pasti kita kena kembalikan ayat yang kita dengar tadi tu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, daripada suratul Hijr. Ayat akhir sekali itu tu kena kembali klik pada satu ayat yang ada dalam Quran. Tepat hal lain. Dalam suratul Az-Zumar ala ma azkur, dak ala suratul Muzammil. Tuhan tanya kata, ma salakakum fi saqar? Apakah sebab kamu hai manusia boleh masukkan neraka saqar pada hari akhirat esok? Ma salakakum fi saqar? Qalu, kata mereka itu, puak masuk neraka saqar tu, lam nakum minal musallin. Kami tak semaya, ya Allah. Walam nakun nut'imu miskin, tak membayarkan zakat, ya Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berserta dengan pendirian kami ni duk dengan orang ahli batil semata-mata. Duk dengan orang nak lawan mu sama-sama pendirian kami. Sebab itulah kami boleh duk dalam api neraka saqar di sini. Tuhan tanya, ma salakakum, apakah sebab mung tu boleh masuk neraka sini? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Satu lagi, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami itu tak percaya kata ada hari kiamat, mati bakit kelik ni tak percaya. Empat sebab semua. Empat sebab yang dia itu menyebabkan diri dia kena masuk neraka saqar. Sehingga mana tu? Hatta atana al-yaqin. Sehingga datang kepada kami al-yaqin. Apa makna yaqin di situ? Ajalul maut. Ajal ataupun kehabisan umur. Matilah maksud. Maka ayat daripada ayat Quran yang kita dengar tadi itu mari menjelaskan apa hak orang duk faham kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalimah yaqin di situ makna maqamul yaqin, mana tak semaya pun tak apa, tak puasa pun tak apa, salah. Hal lagu tu tak kena. Al yaqin di situ makna al maut. Ibadatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku sehingga mung tu meninggal dunia. Itu makna. Itu rupa yang nak kembali ayat yang jadi mutasyabih pada dalalah, kena kembali kepada ayat yang muhkamat, yang nyata cerak pada tunjuk ke min haisus siyaq, daripada sekiranya susunnya bercakap pe ayat Quran tadi itu, yang nak hak mana. Itu cara dia. Jangan kita terpedaya. Ini cara kita kembali ayat yang mutasyabih kepada muhkamat. Itu satu rupa. Nampak tak gitu? Baik. Ada tokoh Mu'tazilah. Mereka ini dia tak mau nak menyabitkan bagi Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu cakap. Nampak tak tu? Dia tak mau nak kata Tuhan tu bercakap. Cakap tak boleh sebab Tuhan kata laisa kamislihi syai'. Ya muskilah dia pakai laisa kamislihi syai', tak kena dengan hak Tuhan nak. Dia kata Tuhan tak boleh nak bercakap. Cakap lagu mana? Kalau bercakap serupa dengan makhluk. Lalu dia mari ubahkan ayat Quran. Ubah lagu mana? Ubah baris. Bukan ubahnya hak lain, ubah baris. Lagu mana? Dia ubah dalam surah An-Nisa. Yang kita tengok. Ini cara orang yang hati fi qulubihim zaigun, cara mainnya dia dengan ayat Quran. Maka kita orang yang duduk di atas manhaj salaf ni nak turut Nabi, turut Rasul, turut sahabat ni, buat lagu mana? Pasti kita kena ada cara untuk kita nak faham sebagai asas, sebagai bantuan kita untuk kita itu jagakan fahaman kita jadi tak bergonye. Kalau tidak, dengar dia hurainya nampak. Sebab apa? Sebab kita pun sendiri pun tak kejak juga. Ya nampak. Nampak tak tu? Baik. Dia baca lagu mana?
Dia baca wa kallamallaha Musa taklima. Dalam ayat semua qiraat 7, qiraat 10, tak ada seorang pun di kalangan ahli qiraat baca wa kallamallaha Musa taklima. Dia baca wa kallamallahu Musa taklima. Kemudiannya warilah syahid mendahului maf'ul di atas fa'il gitu gini. Banyak dalam qaid lugah tu. Boleh buat dalam lugah. Dia kata apabila kata angka kata boleh ke tak? Ya hujah. Boleh ke tak kita nak mendahului maf'ul di atas fa'il? Boleh ke tak dalam lugah? Kita pun jawab tak je boleh. Hasil ni pun serupa dia kata. Masuk dalam huraiya dia ataupun masuk di dalam kaedah yang dia letak tu, seolah kata masuk di dalam lingkungan dia dah lah. Muka kita iktiraf, kita mengaku kata boleh, boleh, sini boleh, ngah sini dia kata. Gitu cara dia. Dia baca wa kallamallah Musa taklima. Meletakkan Allah sebagai maf'ul, meletakkan Musa sebagai fa'il. Yang cakap iaitu Musa, bukan Allah. Allah Ta'ala tu kena bercakap, bukan yang bercakap. Wa kallamallaha. Dalam Quran wa kallamallahu. Allah Ta'ala yang bercakap akan Musa. Musa tu kena bercakap, tu bercakap dengan dia. Ni tak. Dia kata ada jalan baca lagu ni. Ada dalam lugah Arabiah, ada tu ada ni, berbagai-bagai. Dia tafsir wa kallamallaha. Dengan huraiya panjang lebar, kita tak mahu nak sebutlah sini. Nampak dah tu? Ada tempat bahasa dia lah. Cuma kita nak wari inti khulasah nak wari dengar. Lalu dia pergi kecek dengan Abu Amr. Tokoh tadi itu, tokoh sama tokoh. Abu Amr salah seorang daripada tokoh ulama ahli qiraat. Ni nak ayat kata rupa orang nak kembali kelik ayat yang menjadi mutasyabih kepada muhkamat. Sama ada pada tunjuk ke, sama ada pada baca sama ada pada baris nak letak. Cukup lekat Quran ni, tak boleh nak buat kan. Nak ubah baris pun tak boleh. Dia kata nak ubah maksud. Tapi kita dengan sebab kekurangan ilmu pengetahuan, jadi tertarik dengan huraiya. Abu Amr senyum. Mu nak baca wa kallamallaha Musa taklima. Dia mai tanya Abu Amr, dia kata, boleh ke tak wahai tok guru? Abu Amr ni daripada kibar tokoh ahli sunnah absar tentang masalah baca Quran. Abu Amr dia senyum. Senyum dia sengat berapa tu? Senyum sebab reda. Tak. Senyum dengan sebab tahu kata dia ni nyanyi ke diri. Menzalimi diri sendiri. Lalu dia hujah lah. Boleh ke tak nak baca lagu ni? Ada wajah ke tak? Dan sebagainya. Abu Amr kata, ya ada wajah. Ada wajah lagu mana? Dalam lugah Arabiah, dalam Quran ni tak boleh. Hati dia jawab, tak boleh lagu mana? Kalau boleh dalam lugah, boleh dalam Quran. Sebab Quran bahasa Arab. Dia tarik pergi habis. Abu Amr kata, aku malah nak kecek banyak. Mu nak baca wa kallamallaha Musa taklima. Tak saya baca wa kallamallahu Musa taklima. Dia kata. Lalu Abu Amr kata, famadha naf'al? Famadha taf'al bihadhil ayah? Munawak lagu mana dengan ayat ni? Dia kembali klik ayat mutasyabih orang baca tadi tu kepada ayat muhkamat. Tu cara dia. Semua ulama buat lagu tu belaka. Bukan kaedah hak baru-baru dah waktu baik ni. Malaikat orang tak tahu gapo. Dia kata baru belaka. Dia baru dengar je kata baru. Tu masalah juga. Dia baru dengar, kamu dia kata baru. Tu masalah besar tu. Nyanyo diri. Zalim diri. Bukan tiap-tiap hak kita baru dengar ni benda tu jadi baru. Benda tu baru tak. Benda tu ilmu dulu dah. Cuma baru dengar. Itu dia. Sebab tu jangan duk bubuh kepada orang nak akaknya Quran hadis ni orang baru. Tak boleh. Quran hadis ni dulu pada berapa-berapa lagi. Dulu lebih daripada kitab ni. Dulu lebih lagi. Nampak tu tak? Orang pakai hak tu hak dulu sungguhnya. Lalu Abu Amr kata, famadha taf'al bihadhil ayah? Munawak lagu mana dengan ayat ni? Ayat mana pula? Ghalib ke allazina fi qulubihim zaigun. Dia tak ada. Tuhan tak buka pancaran ayat Quran dalam tubuh dia.
tafsir setengah di atas setengah tak ada. Ia bergantung tepat hadis-hadis hak mapuh-mapuh gitulah. Azakumullah. Dia katakan, Abu Am kata gini. Walamma jaa Musa limiqatina. Tak kala Nabi Musa alaihissalam datang kepada miqat. Mana miqat, mana tempat yang Allah Subhanahu wa taala panggil Musa pergi nak jumpa. Di Bukit Tursina. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan Allah Ta'ala mencakap akan dia, akan Musa tadi, Rabbuhu, kallamahu, hu tu klik pada Musa, Rabbuhu, Rabbu tu fa'il. Nak buat lah mana ngayat ni, nak ubah lagu mana? Cuba ubah sini sikit. Dia tanya. Seolah kata cicak kena bidah dengan apa nama, dengan tubih hak getah. Pop sekali, maka turun lalu dah. Nak tahu agama sini ni. Nak halih baris agama sini ni. Wa kallamahu rabbuhu. Allah Ta'ala yang bercakap akan dia nak baris agama. Senyap. Sebab itulah Ahlus Sunnah ni, mazhab salah ni, dia adalah hujah dia kuat. Sebab tu ahlul alladzina fi qulubihim zaigun, dia duk berenang gitu ya, dia berenang gitu. Lekak situ, lekak sini, lekak situ, lekak sini. Ya ada wah lekak. Nak betul tak boleh? Kalau betul, siap. Mazhab salah ni cerah. Nyata. Tapi tak ada arah. Orang nak boleh ikut mazhab salah ni, orang yang ada hidayah khusus, taufik suku daripada Allah Subhanahu wa taala baru nak boleh ikut. Kalau tidak, Allahu Akbar. Payahlah. Nampak tu tak? Payahlah. Tu dia. Itu maknanya gitu. Baik. Kalau gitu, mari kita tengok pula rupa dia. Salah satu daripada ayat-ayat Quran yang ulama kita ni suruh kita itu kembali klik kepada ayat mutasyabih. Qawaid kita tahu dah. Ni kita nak bagi contoh pula. Supaya contoh-contoh ni kita dah jumpa semua dalam Quran. Terkadang kita sendiri jadi berasa kata, ya ke bukan, ya ke bukan. Kalau tak tahu, payah. Nampak tak? Kalau tak tahu, jadi susah dan payah. Bagi kita tengok. Dia kata, satu ayat dalam Quran sebagai ayat yang nyata pada dalalah, nyata dah. Tetapi allazina fi qulubihim zaighun, dia nak faham, dia tak boleh nak faham sebagaimana Tuhan kandak. Dia nak faham umpama dia nak faham. Ya Quran tak boleh kita nak faham supaya kita kena faham supaya Tuhan nak. Wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hukumlah supaya Tuhan nak, jangan duk ikut hawa kita. Gitu dan gini tak boleh tu. Ayat daripada surah Baqarah. Cuba kita sebagai orang Islam cuba pakat balik tengok. Dalam surah Baqarah, cuba buka Quran. Buka Quran dalam suratul Baqarah. Buka Quran. Ambil Quran mai buka ayat 153. Ba tengok. Ayat berapa? Ayat 153. Ni saya nak ayat. Saya nak ayat. Tuhan kata dalam ayat 53 tu ayat Tuhan kata akhir pada surah tu, akhir pada ayat, akhir pada ayat iaitu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang yang sabar. Maka allazina fi qulubihim zaighun, yang ada dalam hati dia penyakit, dia memahami kata di mana ada orang sabar, maka Allah Taala situlah Allah Taala ada. Karena Tuhan ayat kata innallaha ma'as sabirin. Nampak dah tu? Itu cara fahami orang yang fi qulubihim zaigh. Ada dalam hati dia penyakit. Innallaha ma'as sabirin, Tuhan mana ada orang sabar dalam dunia ni, Tuhan ada belaka. Kalau gitu Tuhan ni banyak. Satu. Yang kedua, Tuhan ada dalam makhluk. Tak bombing sama dengan kita. Sebab makhluk manusia ni duk tak muka bombing dan sebagainya. Adakah maksud yang Allah Ta'ala kehendak ni gini? Tak. Bukan lagu tu.
Tahu main lagu mana? Kena kembali ayat ni kepada ayat muhkam. Kalau tidak, anak siapa salah kita faham. Dia faham lagu tu kerana dia tak kembali ayat ni kepada ayat muhkam. Nampak tak? Kerana dia tak kembali kepada ayat muhkam. Dia ambil pun satu jumlah situ ya. Sedangkan kalau kita nak tengok pada depan tu, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan. Ni Tuhan suruh, ista'inu. Tuhan suruh kita minta pertolongan nak mengerjakan amalan dengan kita kena sabar. Dengan kita kena sabar. Kalau masalah kita ni, orang duduk dalam negeri yang sejuk masalah. Negeri yang sejuk, nak ambil air semaya, nak bangun tidur semaya subuh dan sebagainya, kena pakai apa? Kena pakai sabar. Kalau kita tak ada duduk dalam negeri yang sejuk, kita tidur, nak boleh bangun daripada tidur di atas katil yang sedap tadi itu, nak bangun menajak Allah Ta'ala tengah-tengah malam, kena pakai sabar. Itu mana ista'inu bis sabri wassalah, dan minta pertolongan dengan semaya. Mana Tuhan suruh kita semaya untuk kita dapat kemenangan, dapat kemuliaan, dapat pertolongan gitu. Kemudian Tuhan khitamkan ayat ni dengan kata innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang sabar. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Maka apabila kita tengok pada innallaha ma'as sabirin dengan ayat tadi, mana ganjaran, bukan mana diri zat Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan kita. Itu tak dinamakan ubah isi kandungan Quran ataupun ditakwil ayat Quran, tak. Itu bukan makna takwil. Ini makna mentafsirkan Quran kena dengan murad hak Tuhan nak di atas ayat satu ayat selalu dah. Kalulah kita kata tak nyata sini, kita kembali klik pada ayat hak nyata. Ayat hak nyata duk dana, tengok. Cuba kita buka suratul Anfal. Suratul Anfal ayat yang ke-2, ayat yang ke-46. Suratul Anfal lepas daripada suratul A'raf. Tertib surah tu rakamnya ke-8. Ni buka tengok. Ya ada 75 ayat semua. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Tu buka surah tu. Kita tengok kepada ayat 46. Buka tengok. Ni cara kita nak kembali klik ayat yang tak jadi jelas, sebagaimana Imam Ibn Katsir kata tadi, kepada ayat hak jelas. Lagu mana tengok. Ni tidak ada dalam madrasah yang lain, madrasah cara mengaji hak ahli salaf, ahli sunnati wal jamaah, haduk di atas bantasan salaf saja. Kalau pada ni, dia tak kembali lagu ni. Nampak tu tak? Dia tak kembali sama sekali lagu ni. Cuba kita tengok dalam ayat yang ke 46. Tuhan katakan, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Maka hendaklah kamu, wahai manusia yang beriman, taatlah kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Dan janganlah jadi perselisihan. Jangan jadi selisih. Wala tanaza'u. Jangan dok jadi selisih, pecah belah sama sendiri, tak boleh. Utama pecah belah daripada diri kita dengan Quran dan ajaran Tuhan ni, jangan. Hendaklah kita bersatu dengan orang, bersatu dengan ajaran Tuhan dan ajaran Rasul, satu dengan dia. Okey? Fatafshalu wa tadhhab rihukum. Kalau kita pecah daripada agama kita dan orang yang nak bawa agama yang benar kelik pada Allah Taala dan Rasul, nascaya tadhhab rihukum. Rihukum di sini mana kekuatan kita. Apabila pecah daripada ajaran, pecah daripada orang atau ajaran, jadi kelemahan. Lalu Tuhan kata pada ayat yang akhir pada ayat ni, Tuhan kata wasbiru, maka hendaklah kamu itu sabar. Maka hendaklah kamu itu sabar. Nampak tu tak? Maka hendaklah kamu itu sabar. Sabar di sini makna kan? Makna kata perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala suruh kita sabar, kita pun sabar, Tuhan nak uji apa? Tuhan nak uji ganjaran bagi kita. Kalau gitu Tuhan bawa datang ayat di belakang tu kata innallaha ma'as sabirin.
Kalimah innallaha ma'as sabirin makna ganjaran daripada Allah Ta'ala hak dia suruh kita sabar, kita junjung retah dia dalam arti kata kita buat apa hak Tuhan suruh, maka Tuhan itu nak uji ganjaran, nak uji pertolongan, bantuan terhadap orang yang sabar. Bukan makna kata Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar di mana tempat gitu. Ya kata lagu tu, ya nak apa? Ya nak mengubahkan ayat Tuhan sakut paut dengan ayat hak perwaktan Tuhan dan sebagainya. Ya kata kalau nak turut Quran sungguh, sejumlah daripada manusia, maka Tuhan bersamalah dengan orang sabar. Tak. Faham tu ambil dana? Ambil kepada cara mikir seseorang hak yang cakap itu. Hak Tuhan nak gitu? Tak sama sekali. Ya tak ada jalan sama sekali nak bawakan manusia sampai situ, tak ada. Kerana Quran ini kita kena wajib kembali klik pada ayat yang muhkam. Faham tu? Wasbiru hadapi tu, retah Tuhan. Sabar oleh kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang sabar. Ini kita nak royak kepada orang-orang yang ada akal fikiran yang terbuka. Ada pun orang hadap bawah-bawah cara mikir tu, tak ada nak kira mana tu, tertutup cara mikir dia. Kalau kita nak kecek bahasa kasar sikit, mana kata otak wah purung tu, dia tak boleh nak terima ni. Itu biarlah kita royak dah kata jangan kita turun kepada orang yang tak sesuai kita nak cakap, tak sesuai kita nak buat turun ilmu kita. Ya ilmu setara tu dia duduk situ. Nampak tu tak? Kita nak cakap di atas orang hak reti faham dengar. Orang hak pandai kira, orang yang cidik, orang yang terbuka akal. Orang lagu itulah satu hari dia boleh mengatasi orang tak beriman. Ada pun orang akal tertutup, akal purung, walaupun setara mana pun dia tak boleh nak mengatasi orang kafir. Siapa kemak pun tak boleh. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Itu adalah cara-cara kita nak memahami akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Itu ayat innallaha ma'as sabirin. Cukup dah tu. Kalau kita duk dengar kata innallaha ma'as sabirin ni mana Tuhan bersama dengan orang sabar, dalam arti kata zat Tuhan ada sini, bumi ni. Kalau tak say takwil mana gitulah. Tak, bukan mana gitu. Kita faham dah. Nampak tu tak? Ayat ni bukan mana takwil ni. Ayat ni mana tafsir, ayat setengah di atas setengah. Maksud hak Tuhan, turut Tuhan nak. Bukan turut kita nak. Kita ayat dah. Wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. So turut mengikut hak Tuhan nak, jangan dia turut hawa dia. Kita turut hawa dia boleh gapo? Kita nak turut hak Tuhan kita rayak, hak Tuhan kita sebut, hak Tuhan kita memaksudkan. Hak tu hak kita nak. Nampak tu tak? Tu cara-cara yang kita sebagai umat Islam kena faham. Kalau tak faham sini, nasya gelecohlah kita dari kita dengan Tuhan kita. Dengan sebab ni orang yang ada tujuan faham yang salah nak bawa kita kepada kesalahan. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena jauhkan diri. Nampak tu tak? Kena jauhkan diri. Baik. Setelah daripada tu, mari kita tengok pula tentang satu ayat lagi daripada ayat Al-Quranul Karim yang jadi kesamaran. Dengan sebab kita tak menyempurnakan bacaan. Ayat tu lah kalau kita baca ambil di awal hingga akhir, nyatalah kata Tuhan tu nak gapo, tapi kita baca sekerat. Membawa klik kepada kata Quran tadi itu jadi salah faham. Kenapa? Kerana orang yang baca tadi tu yang nak kepada jalan ni umpama tu dah. Dia tak ada nak kepada kebenaran. Dengan sebab itu cuba kita tengok dalam surah Al-An'am. Suratul Al-An'am, mari kita tengok. Mari kita tengok. Jarang orang nak bukakan kepada kita cara-cara lagu ni. Kenapa? Kerana kebanyakannya terkadang tak ada ambil penting mana dengan masalah-masalah lagu ni. Dengan sebab itu kita nak mempentingkan masalah ni supaya kita tak jadi kelang kabut dalam masalah faham. Ramai di kalangan alim ulama kita, tetapi barangkali dia itu duk kecek media lain. Terkadang ya kecek dah, tetapi dengan cara yang tak jadi luas-luasan dan sebagainya. Kita nak kecek jadi nyata,
we nampak selalu. Cuba kita tengok dalam surah Al-An'am ayat yang ketiga. Cuba kita tengok. Tuhan kata wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala dalam langit dan dalam bumi. Maka dia baca orang allazina fi qulubihim zaigun, dia baca banyak tu. Yang ambil ayat yang ketiga ni baca banyak tu. Nah, ayat kata Tuhan ni dua. Terutama daripada mulhid. Kata Qur'an tadi ini belaga sama sendiri. Kok mana kata Tuhan ni satu? Tuhan mu sendiri ayat dalam Qur'an kata dia tu dua. Mana ayat? Ni. Wa huwallazi wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Allah Taala ada Tuhan langit satu, Tuhan bumi satu. Mana kata ilahukum ilahu wahid? Kalau itu ayat Quran juga, mana Quran mung ni belaga sama sendiri. Ini panggil mulhid khijah. Orang yang tak ada beriman dengan Allah Subhanahu Taala dan Rasul buat khijah lagu tu. Nampak je tak? Tu dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ni kecek banyak tu ke? Ada. Ulama kita cuba kembali ayat tu, wisempurna ayat. Baru tahu kata Tuhan nak gapo sini. Cuba kita tengok le Quran. Tuhan kata wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Kemudian ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Itu maksud. Tuhan yang ada, yang makna kata Tuhan yang di langit dan Tuhan yang ada di bumi. Makna kan? Tuhan yang ada di langit, Tuhan yang ada di bumi, makna kan? Makna kata ilmu Allah Ta'ala yang ada dalam langit dan ilmu Allah yang ada dalam bumi, yang mengetahuikan rusia perkara yang makhluk dia duk khija di dalam langit dan makhluk yang dia duk khija di dalam bumi. Ambil dana faham ni, ambil ayat ni. Ambil daripada ayat Quran tu sendiri menunjuk kata Tuhan ni wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ilmu Allah SWT yang ada dalam langit, ilmu Allah Ta'ala yang ada dalam bumi. Apa boleh faham lagu tu? Kerana Tuhan sendiri ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Ta'ala mengetahuikan rusia bagi kamu. Dan Allah Ta'ala tahu perkara yang jadi syahadah, jadi alaniyah. Jadi hak nampak mata kepala, bukan hak benda rusia. Tuhan nampak juga. Dan Tuhan mengetahui apa yang kamu itu kerja. Itu makna kata wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Itu maknanya. Ilmu Allah Ta'ala yang ada dalam langit, semua gapo malaikat ada buat kerja, tahu. Semua malaikat ataupun perkara yang ada atas muka bumi, manusia, jin, malaikat buat kerja gapo atas muka bumi, Allah Ta'ala tahu. Itu maknanya gitu. Itu cara fahami hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kita faham. Ada pun mereka yang nak ayat Quran belawai sama sendiri, yang ambil banyak tu wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Tuhan ada dua je kata. Ada bumi kata, ada langit kata. Ini adalah pahaman yang salah daripada fahaman dia. Adakah Quran nak lagu tu? Tidak sama sekali. Biar ayat Tuhan. Balik tengok dalam ulama tafsir lagu mana kata. Nampak tu tak? Balik tengok. Kita orang duduk di jamiah duduk mana ni, kitab tafsir banyak. Nampak tu tak? Kitab-kitab tafsir ni banyak. Tafsir mu'tabar. Tapi kalau ustaz-ustaz tadika ni, cuba pergi tengok di maktabah-maktabah besar sikit. Baru tahu. Kalau duduk tadika kita sekarang ni, dia tak tahu. Nampak tu tak? Walaupun tadika tu adalah kelebihan dia, tapi tafsir mu'tabar balik ke tak ada. Cuba pergi tengok moh-moh tok guru kan. Tak saya tengok moh tok guru pergi di jamiah. Nah, jamiah tepat orang buka tu, cuba pergi tengok dengan mata, tengok kata tafsir ada berapa. Bukan tafsir Jalalain sekarang. Nampak tu tak? Bukan tafsir Jalalain sekarang. Kita ni ada tafsir dalam Islam kita ni, hak ulama kita rayak, dan ada di tempat maktabah-maktabah ulama ni beribu tafsir. Bukan satu tafsir, akan tetapi orang yang duduk bukakan hati tadi itu, dia tahu kata ilmu Tuhan tu banyak. Dia mendengar benda-benda hak yang tak pernah dengar tu, jadi tambah ilmu bagi dia. Tak jadi tutup kau tambah. Ini orang panggil kata sifat kemuliaan hak Tuhan nak memuliakan manusia. Baik. Itu adalah dua ayat. Kemudian ayat daripada
apa nama surah At-Taubah. Satu lagi. Tadi innallaha ma'as sabirin. Hak ni innallaha ma'al muttaqin. Banyak masalah. Ayat innallaha ma'al muttaqin ini yang kita faham kata Allah Taala bersama dengan orang takwa di mana orang takwa itu berada. Lagu mana Tuhan nak lagu tu ke? Mari kita tengok. Tuhan cuba kita balik daripada dalam Quran kita ni surah At-Taubah. Ayat 100 berapa? Ayat 123. Ayat 123. Cuba kita pakat balik tengok. Masa ada lagi insya-Allah taala. 123 Allah Taala royak dalam Quran Tuhan kata gano. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Satu ayat. Ketahuilah olehmu wahai manusia yang beriman, kata Allah Taala itu bersama dengan orang yang bertakwa. Nampak tu tak? Tu satu. Maka ayat ni yang dipahami kata Allah Taala ayat kata dia bersama dengan orang takwa. Di mana orang takwa ada, Allah Taala ada situ. Tuhan nak gitu ke? Ada. Kembali klik pada ayat 30 ni daripada surah surah Taubah, surah Tula tu, cuba kita balik tengok. Cara kita nak faham yang nak faham gini, ulama kita hajar lagu ni. Tengok. Ayat 30 ni daripada surah At-Taubah. Tuhan katakan tengok. Tuhan kata juga dalam ni Tuhan kata wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Taala itu bersama dengan orang yang bertakwa. Faham tu? Allah Taala yang bersama dengan orang takwa. Dua dah kata innallaha ma'al muttaqin. Kata innallaha ma'al muttaqin ni ada 3 ayat semua dalam Quran. Maka ayat daripada surah At-Taubah Tuhan sebut 2 kali innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muttaqin. 2 kali. Bagaimanakah kita nak faham ayat ni hak Tuhan nak? Supaya kedak dengan orang dok faham kata Tuhan bersama orang takwa tadi itu di mana dia berada, mana Tuhan ada meaning, supaya kedak? Tak. Apa tak lagu tu? Karena Tuhan sendiri tak ada nak lagu tu. Biar ayat Tuhan ayat. Mana? Ni. Cuba balik pula. Kembali klik pada surah Al-Baqarah 194. Ni ayat muhkamat ni. 94. 194. Cuba kita tengok. Tuhan kata dalam Quran kita ni Tuhan katakan cuba kita perhati. Tengok molek. Tuhan kata qala subhanahu wa ta'ala asy-syahrul haramu bisyyahril harami wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullah. Maka hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang yang bertakwa. Kalau gitu innallaha ma'al muttaqin sebagai balasan daripada kita junjung reta hak Allah Taala Tuhan suruh kita takwa. Maka apabila kita takwa, Tuhan nak balaskan kata Tuhan ni bersama dengan kita dalam arti kata Tuhan nak uji pahala kita. Biar Tuhan aku tu ni Tuhan raya. Kalaulah Tuhan tak ada tahu, Tuhan tak ada suruh kita takwa. Kita kuas sekadar cara kita. Tuhan tak nak suruh lepas tepat pada dalam Quran. Hak tu boleh juga faham kata Tuhan bersama dengan orang bertakwa di mana orang takwa itu berada. Boleh faham lagu tu. Tapi hak ni tak makna balas sebab kita junjung reta. Tuhan kata wattaqullah, maka kita bertakwa bagi Allah. Sebab Tuhan suruh kita buat takwa tadi. Takwa menjunjung reta hak Tuhan. Tinggal hak Tuhan larang, junjung reta hak Tuhan suruh buat, kita buat. Itu mana orang takwa. Maka balas orang pesen ni Tuhan bersama dengan dia. Lagu mana? Bersama balas di atas kebaikan yang dia buat tadi. Itu makna. Tak panggil takwil ayat Quran lah tu. Nampak tu tak? Itu bukan takwil ayat Quran hak orang muawwilah daripada ahli kalam nak tu bukan. Itu satu jumlah puak tu. Hak ni pesen kata puak mulhid. Dia nak i'tikad atau Tuhan ni, Quran ni belaga sama sendiri dan sebagainya. Banyak bahasa. Sebab tu kita orang mazhab hak duk tah mazhab salah, tah sunnah ni kena faham gini. Barulah tak silap faham kita. Itu berapa dah ayat? 3 ayat. InsyaAllah ayat yang terakhir pada malam ini biiznillahi ta'ala, ayat ni satu lagi. Ayat daripada surah Az-Zukhruf.
Banyak ke dah kita dah tengok sama. Hak nak isbat kata Tuhan tu dua. Nak isbat kata Tuhan tu dua. Satu. Yang kedua nak isbat kata ayat Quran ni belaga sama sendiri. Yang ambil ayat ni main uguk kita kata Quran tak boleh pakai belaga sama sendiri. Orang Islam kita tak main lagu tu. Tapi kita sebagai orang Islam kena jaga sebab musuh Tuhan dah memikir tiap-tiap hari nak kita gelecah ni. Lagu mana? Cuba kita tengok dalam surah Zukhruf. Surah Zukhruf tu, puak-puak Hawamim. Tu insya-Allah kita akan tak lama akan masuk lepas daripada Syura masuk Zukhruf. Ayat 83. Nah, ayat 83 cuba kita balik tengok. Akak balik Quran tengok. Malam ni insya-Allah cuba balik Quran tengok. Supaya kita faham jadi tak silap. Takut faham silap Quran ni. Silap faham ni juluh ngaka kita. Gi sekali dengan demo. Sebab tu kita kena faham betul. Faham tak betul gak nyanyilah kita. Nah, susah kita nak duduk alam akhirat kekal abadi tu. Lah mana tengok. Dia kata ni. Dia kata, dia ambil ayat ni. Ayat yang ke-84 daripada surah Az-Zukhruf. Mana? Tengok. Tuhan kata, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimun alim. Dan ialah Allah subhanahu wa ta'ala dalam langit tu Tuhan dan dalam bumi tu pun Tuhan. Makna kata Tuhan di langit satu, Tuhan di bumi satu. Ni ayat tu Tuhan dua. Hei orang Islam. Yang ambil ayat ni dia ugut kita. Adakah ayat ni nak lagu tu? Tak. Ayat ni Tuhan duk kecek harga apa ni? Ayat ni Tuhan duk kecek tentang orang nisbah anak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang duk rakyat tu Tuhan tu ada anak. Pada ayat nu 80 nu, 81 nu. Sebab tu ayat kena tengok depan tengok belakang. Supaya kita itu tak jadi kelang kabut dalam faham. Kalau tidak, nasib punuh kita faham. Musuh Tuhan ni kuat je wari syubhat ni, wari kesamaran kita orang Islam jadi gelecoh pendirian. Dia pegang molek-molek dah jadi gelecoh. Pak musuh dalam Islam ni pula satu lagi hak faham menyeleweng tadi itu pun bukan sikit juga. Jadi kita orang nak bawa benar-benar ni jadi hal. Orang dah heret kaki lek tu heret kaki lek ni gonye juga sekaligus. Tapi nak buat lagu mana tak sewi gonye? Tetap di atas ilmu pengetahuan. Tetap di atas ilmu pengetahuan. Insya-Allah lah kita akan jadi kukuh dalam pendirian kita. Tak jadi silap dah. Mari kita tengok 5 minit. Tuhan kata kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kata olehmu ya Rasulullah, jika bagi Tuhan itu ada anak, maka akulah awal-awal sekali nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata jika. Tapi Tuhan menyucikan diri dia daripada perkara tadi. Subhana rabbis samawati wal ard rabbil arsy amma yasifun. Dan Tuhan bagi arasy. Tuhan bagi arasy. Tuhan itu maha suci. Maha suci Allah SWT daripada kekurangan. Tuhan itu tua bagi langit, tua bagi bumi, tua bagi arasy. Daripada apa menyuci itu? Daripada apa yang mereka itu mensifat-sifatkan Allah Subhanahu wa taala, kata Tuhan itu mempunyai anak. Yalah tu. Kata Tuhan mempunyai anak. Lalu Tuhan wi amaran kepada dia, fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Wilah tempoh pada dia. Yang nak kata wi tempoh pada dia. Wi ya kata wi puas hati. Wi ya main dengan aku wi puas hati. Sehingga dia akan jumpa satu hari yang dijanjikan, makna hari balasan. Hari apa? Hari balasan. Kemudian datang ayat kata wa huwallazi fis sama, dan dialah Allah Taala itu dalam langit tu Tuhan, ilahun, Tuhan. Makna kata ayat ni nak rakyat kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi ahli langit dan Tuhan bagi ahli bumi. Bukan mana Tuhan langit satu, Tuhan bumi satu sebagaimana fuak mulhid dak syarah. Bukan. Fuak-fuak daripada fuak-fuak tak ada Tuhan ya ayat Quran ni belaga sama sendiri kecek lagu ni. Hai, kita kata bukan Quran belaga sama sendiri, anta peh tak kena terhadap ayat Quran. Ayat ni menunjuk kata Tuhan bagi ahli langit, Tuhan bagi ahli bumi. Tuhan bagi ahli langit mana Tuhan yang menjadikan semua malaikat tu Tuhan dia.
Allah. Semua makhluk atas muka bumi ni Tuhan dia pia. Allah. Tuhan gunakan dengan ilah. Makna kata kalimah ilah ni mana yang patut layak kita mengabdikan diri, sama ada makhluk ada di langit ataupun ada di bumi, Allah Ta'ala hanya jua. Tu makna dia. Bukan mana Tuhan ada di langit satu, Tuhan ada di bumi satu. Tak, bukan makna gitu. Nampak tu tak? Tu makna kata wa huwal ladzi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Kemudian wa huwal hakimun alim. Tuhan Maha bijaksana dan Tuhan Maha mengetahui. Ila akhiril ayat tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Ni ayat ni menyata ayat atas tu. Tabar Maha berkat Allah Ta'ala yang bagi dia itu pemilik semua yang ada di langit, semua ada di bumi dan barang yang ada di antara langit dan bumi, dan di sisinya lah ilmu hari kiamat nak berlaku dan kepadanya lah akan kembali. Apakah Allah Ta'ala rayakkan lahu mulkus samawat? Kerana ia sebut atas tadi itu, makna kata ahli langit yang mustahak Tuhan hak yang nak ibadat iaitu Allah Ta'ala. Ahli bumi Tuhan yang mustahak yang nak ibadat iaitu Allah Ta'ala. Sebab apa mustahak kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala? Kerana dia itu milik langit, milik bumi. Tuhan bagi langit, Tuhan bagi bumi. Itu makna ayat. Bukan makna Tuhan langit satu, Tuhan bumi satu. Tak. Mana faham lagu tu? Tak ada lagu tu. Faham dah tu? Sebab itulah Al-Quran, dia tafsir setengah di atas setengah. Ayat depan, ayat belakang, itu penting. Itu penting sekali dalam masalah kita nak memahami ayat Quran. Kalau tidak, nescaya kita salah lah. Nampak tu tak? Salah sama sekali kita dengar Quran. Tak ada salah dengan orang tu orang ni. Orang tu orang ni gaponya. Manusia nak boleh gapo kita. Apa dasar kita boleh? Tak. Cuma kita buat baik. Wa qulu lin-nasi husna, wa baik dengan manusia. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa baik kepada manusia, Tuhan kasih pada orang baik. Tak apa. Tapi balasan nak berjaya, nak menajah pada neraka, nak masuk syurga, kerja Tuhan. Sebab tu kita kena betul di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah dengan Tuhan. Jangan salah dengan Tuhan. Salah dengan Tuhan, taubat ah. Nak buat kanu. Tu nak kita faham. Inilah ayat-ayat yang kebanyakan daripada allazina fi qulubihim zaigun dak bawa datang mari supaya nak menggonyekan pegangan-pegangan orang mukminin, orang-orang Islam terhadap ayat-ayat Tuhan. Terutama Quran tu jadi silap faham kerana ayat-ayat yang kita bawa datang. Nampak ayat-ayat yang kita bawa datang. Itulah cara yang alim ulama kita nak bawa kita pergi jumpa dengan Tuhan, je bawa lagu tu. Janganlah kita itu faham lain daripada apa yang Tuhan nak kita faham, mengikut ulama-ulama tolong memahami kepada kita supaya kita dapat berjaya sama-sama dengan mereka. Boleh duduk sekali ingat Nabi, sekali ingat sahabat, sekali ingat tabi'in, atba'it tabi'in. Nampak tak tu? Hak ni hak molek sekali. Ahlul batil, dia tak ada jalan lain, malaikat yang namanya kaca keruh saja. Ya. Keruh, pergi. Keruh, pergi. Itu ya saja. Kita hak jadi susah. Apabila jalan belakang orang hak yang bersikap lagu tu. Maka kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita selamat daripada cara mikir umpama tu dan silap faham terhadap isi kandungnya Tuhan kita dengan sebab tarik ke ni membawa dah kata kita ni juluh dalam pendirian kita yang benar. Sekadar itulah pada malam perjumpaan kita yang mulia ini. Mudah-mudahan kita pakatlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita selamat daripada fahaman yang salah dan supaya kita itu boleh kita duduk di atas pendirian yang betul sehingga kita kembali kelik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bawanya amalan-amalan yang molek yang terbina di atas pegangan yang betul supaya dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan boleh masuk syurga dengan para-para nabi dan rasul-rasul dan tabi'in dan atba'it tabi'in dan sahabat dan tokoh-tokoh ulama yang mu'tabar. Itulah matlamat kita hidup di atas muka bumi yang sebentar ini. Janganlah kita terlupa dalam arti kata jangan kita terlupa dalam arti kata kita hendaklah bersama-sama dengan majlis kita ni, iaitu marilah sama kita membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda
supaya kita dapat berjaya bersama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.